Para ulama rahimahullah telah menentukan tentang keutamaan berzikir dan kelebihan daripada segala amalan soleh yang lain. Bahawa zikir itu boleh dikerjakan selalu pada bila-bila masa. Tak ada nanti waktu dak, tak ada nanti period dak. Setiap masa dan setiap keadaan. Kerana waktu tidak tertentu. Malah ia dianjurkan supaya dilakukan terus menerus. Kita buat setiap masa, setiap tempat, setiap apa ni boleh buat zikir ni. Semua orang boleh berzikir tanpa syarat. Tidak ada syarat banyak sekarang. Semua boleh berzikir. Kau nanti dengar dulu gapo dia boleh berzikir tanpa syarat. Termasuknya orang yang berhadas. Orang tak ada semaya. Orang berhadas saat itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ataupun hadas besar dengan molek ni. Hadas kecil ataupun hadas besar. Orang yang sedang di dalam pekerjaan. Dalam dia buat kerja. Pun boleh berzikir. Ataupun sedang lapang. Masa luar pun boleh berzikir. Pada duduk saja tu. Dan masa berehat pun boleh berzikir. Berbeza dengan lain-lain ibadat. Beza dengan lain-lain ibadat. Seperti semaya, puasa dan membaca Al-Quran. Maka bagi ibadat-ibadat ini adalah syarat-syaratnya yang harus dipatuhi. Ada syarat-syarat. Adapun zikir tak ada syarat gapo dak dah. Di mana saja boleh. Walaupun di dalam hadas kecil, hadas besar pun. Dan orang sedang bekerja, masa luar, masa berehat. Adalah. Syarat-syarat yang diharuskan dipatuhi ibadat saat itu dan waktu-waktunya yang tetap. Yang mana tiada sah ibadat itu jika ditunaikan di luar waktu-waktu yang tersebut. Ya tak supaya semaya puasa. Puasa sebulan-bulan Ramadan, bulan lain tak boleh. Puasa wajib itulah. Lepas tu puasa sunat tu boleh. Nak puasa bila boleh. Ada pun semaya dalam waktu-waktu. Seperti waktu zuhur, kena semaya waktu zuhur. Nak semaya waktu asar tak boleh. Lakah kait. Itu dia. Dia menentukan. Ada pun zikir ni boleh setiap masa. Tak ada kira kata tubuh saat itu ada semaya, tak ada semaya, boleh berzikir. Berzikir dalam hati pun boleh, berzikir dengan lidah pun boleh. Tapi hendak molek saat itu berzikir tu, lidah sekali dengan hati. Mana kata lidah kata subhanallah. Dalam hati kata Allah yang maha suci. Tu. Allahu Akbar. Dalam hati kata Allah yang maha besar. Alhamdulillah. Dalam hati kata segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia dalam hati jawabnya. Tu kalau boleh pergi kedua-dua lagu tu, Masya Allah. Setan nak masuk seli tak boleh langsung. Hak ni, kelebihan zikir ni. Jangan duk keluar saja. Setan yang mari selalu tengah. Mari bisik selalu dah tengah. Duk tunggu apa lagi? Yang jadi. Orang duk pergi belakang tu. Tempat demo duk gedung-gedang, duk berdacak, duk apa lagi? Pergi. Ni setan dia masuk keluar situ. Lalu tu di hari ni kita kena jaga tak boleh setan masuk tipu helah kita. Zikir banyak-banyak, setan tak masuk dekat. Dan dapat pahala pula dah bekal lagi kepada akhirat saat itu. Cukup lekat. Itu dia. Lalu tu, ibadat yang amat utama ialah semaya. Dan ia dilarang mengerjakan. Ia dilarang mengerjakannya pada kira-kira sepertiga waktu sehari, iaitu bermula sesudah semaya subuh hingga matahari
kelihatan meningginya. Begitu pula sesudah semaya asar hingga matahari terbenam. Matahari jatuh. Nah. Puasa pula tiada boleh ditunaikan melainkan pada siang hari saja. Puasa nak puasa malam tak boleh. Puasa malam tak boleh puasa dah. Puasa siang hari saja. Manakala membaca Al-Quran, Al-Quranul Karim dilarang kepada orang junub. Dengar molek ni. Dia mau tanya boleh baca ke tak Quran ni. Membaca Quranul Karim dilarang kepada orang junub. Orang ada hadas besar ni. Orang junub. Tak ada air semaya lah. Mudah-mudah lepas tu yakni orang yang berhadas besar. Dan tiada ditutup daripada orang yang sedang sibuk menguruskan kerja yang hatinya berbelah bagi antara membaca dan bekerja. Tidak. Larang ini dikenakan disebabkan kehormatan Al-Quran dan kebesaran. Kita kena hormat Quran. Jangan dia buat berubuk dengan benda lain. Tak hati nak baca Quran, bacalah Quran dengan penuh-penuhnya. Itu dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Dan adapun zikir. Zikir maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peluang yang luas untuk dikerjakannya sebagai rahmat dan kurnia utama kepada seluruh hamba-Nya. Padahal ia mudah dibuat, mudah nak berzikir ni. Insya-Allah pakai amal belaka. Lepas tu tolong sapa ke demo, ngatik seru-seru demo, ajak-ajak demo, mengajar demo, nasihat demo. Bila-bila saja tu. Zikir weh. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahasa panjang sangat ke Allah. Tak apa dah. Ingat kepada Allah SWT. Ataupun subhanallah. Kata we kena deh. Allah. Habis ada satu Allah tu. Bukan Allah. Itu dia. We kena Allah. Itu. Adapun zikir maka Allah SWT telah memberikan peluangnya yang luas untuk dikerjakannya sebagai rahmat dan kurnia utama kepada seluruh hamba-hambanya. Tak ada kira jatuh betina, tak ada kira. Padahal ia mudah dibuat dan tidak perlu kepada usaha ataupun tenaga yang banyak. Jika dibanding dengan yang lain, dalam hal ini zikir itu melebih-lebihi amalan-amalan daripada segi keutamaannya. Meskipun amalan-amalan selain zikir itu mempunyai keutamaan yang tersendiri daripada segi yang lain pula. Lepas tu antara kelebihan zikir itu, ia mudah dibuat meskipun keutamaan banyak dan ia dapat dilakukan secara terus menerus. Boleh buat semua. Tak ada bergaduh dengan waktu, tak ada gaduh dengan musim ketika, tak ada gaduh apa. Selalu kita boleh buat. Masa luar bila kita buat. Itu dah. Dengan kenapa? Sehingga pada tempat-tempat di mana dimakruhkan berzikir dengan lisan. Kalau tempat-tempat makruh berzikir dengan lidah. Dengan lisan, misalnya ditandas ataupun di waktu berjimuk. Masa kita duduk di dalam jamah ataupun di waktu kita duduk jimuk. Jimuk ni hari tua lah, hari ada keluarga dah. Masa kita berjimuk. Bersetubuh suami isteri sana itu.
Dibolehkan baginya untuk berzikir. Tu dia pakat berzikir. Oh, zikir boleh-boleh. Ya. Dibolehkan baginya untuk berzikir dengan hatinya. Tak boleh kata dengan lidah, berzikir dalam hati. Kata subhanallah di dalam hati. Itu dia. Tempat-tempat yang makruh. Tempat makruh. Berzikir dengan lidah, saya panggil. Tak boleh kata dalam hati. Ni nak ayat kelebihan zikir sana itu mudah sangat. Bagi orang yang selalu rajin. Selalu ingat pada Allah SWT. Tidak. Misalnya di tandas. Dalam bilik air. Dalam bilik air ataupun di waktu berjemuk. Tidak. Dibolehkan baginya untuk berzikir dengan hatinya. Berzikir dalam hati. Boleh. Tidak. Demikianlah menurut para ulama tauhid rahimahullah. Lalu tu telah jelaslah bahawa anda puak-puak kita boleh berzikir kepada Allah Ta'ala di mana-mana saja. Di mana-mana saja anda berada. Kita duduk mana tak ada kira. Nak pergi berjual beli, nak pergi ke mana, berzikir semata. Lepas tu tempat tak boleh berzikir dengan lidah, dia panggil. Seperti mana bilik jamai, pokok ni makruh. Berzikir. Sebut dalam hati. Berzikir dalam hati. Boleh lagi. Dan ketika sedang bekerja, ketika bertukar, kita jadi tukar umuh, tukar apa sana itu, dan boleh tukar mah apa ni kita buat berzikir boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amalah insya-Allah. Penuh dengan kani-kani kita nak bekal lagi pada akhirat tu. Penuh dengan zikir. Dan ketika berusaha, ketika mengurus sesuatu urusan dunia dan sebagainya, maka lazimkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala dengan hati dan lisan. Sekadar yang termampu ni terhabis amarai juga. Sekadar sekat kita boleh. Hak kita ni ada dengan sekadar ke panggil. Kenapa kita kena kerja, kena cari makan, kena apa sibuk dengan pekerjaan. Berzikir sana itu. Kita boleh berzikir. Begitulah upacara. Tak apa, tak kena tanya telefon ya mak dah weh. Royak dah. Berzikir dalam hati pun boleh. Tak boleh dengan lidah makruh. Di tempat-tempat mana seperti dalam jamai dalam apa ni dah. Tu dah. Kita berzikir dalam hati. Kata dalam hati. Boleh lagi amalan. Tu dah. Sedangkan kita berjemuk pun boleh lagi kita berzikir dalam hati. Tak boleh berzikir dengan mulut. Dengan lidah. Berzikir dalam hati. Berzikir secara batin dan lahir. Jika anda berzikir kepada Allah SWT di dalam batinmu, sehingga yang boleh mendengar hanya dirimu saja. Kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala dalam batinmu, sehingga yang boleh mendengar hanya dirimu saja, maka itulah yang sebaik-baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda belah mana? Artinya khairuz zikril khafiyyu wa khairur rizqi ma yakfi. Dengan molek. Lepas tu kita perhati mengapa ingat selalu. Artinya khairuz zikril khafiyyu. Artinya sebaik-baiknya zikir ialah yang dirahsiakan di dalam batinnya. Dan sebaik-baik wa khairur rizki ma yakfi. Dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi. Ni sebaik-baik rezeki ialah mencukupi. Boleh makan, boleh pakai.
rezeki. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Sebaik-baik zikir itu ialah dirahsiakan mana di dalam batin. Ni sebaik-baik zikir. Zikir dalam hati. Dan sebaik-baik rezeki itu ialah mencukupi. Sebaik-baik rezeki sana itu boleh makan, boleh pakai. Dengan cukup lekat. Banyak tu ya. Tidak dengan kaya-gaya pedak dah. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Dalam surah Al-A'raf ayat 205 artinya, berzikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hatinya dan perasaan takut. Mana kata khusyuk tawaduk. Nak buat gapo-gapo kita kena khusyuk, kena yakin dengan Allah SWT. Yakin penuh-penuh. Tuhan tak boleh nyanyikan kepada manusia. Tak ada kira pekat mana, tak ada kira miskin kaya, tak ada kira. Dan Tuhan saat ni suluh di hati. Hati ada tuluh ikhlas tak dengan Allah SWT. Sebab tu lidah dengan hati kena pergi sekali weh. Lepas tu ni duk oyak dah sebaik-baik tu molek-molek sana tu. Ialah sebaik-baik zikir ialah yang dirahsiakan di dalam batinnya. Iaitu berzikir dalam hati. Dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi. Ni hadis Nabi. Sebaik-baik rezeki yang mencukupi. Ada cukup lekat. Tu dia. Tak ada mewah tak. Ada cukup lekat. Mana kata boleh makan, boleh pakai. Lepas tu berzikir ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hatinya dan perasaan takut. Dan jika kita ingin berzikir dengan suara keras, kalau kita nak berzikir nak berderah suara, tiadalah salah. Tiada salah malah. Memang dituntut dan dianjurkan. Tetapi hendaklah ia bersertai ikhlas. Nak mengatik derah pun tak apa, berzikir derah pun tak apa, tapi dengan ikhlas. Semata-mata. Kerana Allah SWT. Dan tidak ria. Ria mana dia kata, buat nak menunjuk-nunjuk pada demo. Berbagai-bagailah niat. Lalu tu kena niat dengan ikhlas hati. Niat kerana Allah semata-mata. Tak ada kerana siapa. Tak ada nak tewas bertanding dengan siapa. Tak ada nak menyindir siapa. Ada juga masa nak menyindir ni. Setengah lain. Mengatik udrah tu kan. Meremak umuh-umuh. Nabi kata dia ni, awak amat kuat. Kau ni tak boleh. Kita kena dengan ikhlas. Derah pun kerana Allah, kohor pun kerana Allah. Hak ni hak comel sekali. Semata-mata kerana Allah. Dan tidak ria. Dan juga suara zikir anda itu tidak pula mengganggukan orang-orang yang sedang bersemayam. Kalau ada orang semayam ramai-ramai, misal kata kita berzikir di dalam masjid. Dia dah. Ganggu orang semayam, tak boleh. Dan juga suara zikir anda itu tidak pula mengganggukan orang yang sedang bersemayam di sebelah menjebelah. Orang semayam dalam kawasan itulah. Ataupun orang yang sedang membaca Al-Quran. Kena hormat pula. Tujuan hormat teh. Penting benar di antara manusia yang mukallaf, yang akhir balik, yang yang ada akhlak yang mulia. Kena jaga molek tu. Kita buat amal sungguh tapi nyakiti pada orang lain tak boleh. Dilarikan. Ada pun orang yang sedang membaca Quran sehingga menirukan mereka di dalam ibadat mereka. Buat jadi cacat pe ibadat. Kalau demo duk semaya kita duk baca sana jadi buat jadi cacuk demo. Jadi cacuk ni lawak kampung ni deh. Payah sangat. Jadi cacuk.
Dia tengah duduk semaya kita mengatik derah. Bercacuk semaya. 2 rakaat ke 3 rakaat. Ha, siap. Baca Fatihah kedak lagi. Ha, siap. Ha, tu dia. Jadi buat jadi cacuk demo kita slow. Jangan berderah. Ha, tu dia. Ha. Dan lagi pula. Keutamaan berkumpul untuk berzikir. Belah mana saya dah mengajar mati sekalian. Dan jika zikir itu diadakan di dalam suatu majlis ramai. Maka yang mereka itu memang ditutup dan dianjurkan, tetapi syaratnya sama seperti yang disebutkan di atas tadi. Mestilah disertai ikhlas sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada riya dan tiada mengganggukan orang-orang yang sedang bersemaya ataupun yang sedang membaca Al-Quran di sebelah menyebelah dah. Di dalam hal ini terdapat banyak hadis-hadis. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumu fi baitin min buyutillahi yazkuruna Allah Ta'ala. Yazkuruna Allah Ta'ala yuriduna bizalika wajha Allah Ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyiatihim hasanat. Artinya, Nabi bersabda, tiada suatu berkumpulan yang berkumpul di rumah-rumah Allah, iaitu di masjid-masjid. Mereka berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan keredaan Allah SWT. Melainkan Allah akan mengampunkan segala dosa mereka. Ni orang berzikir. Terampunkan segala dosanya. Dan akan mengubah semua kejahatan. Dan akan mengubah semua kejahatannya mereka menjadi kebaikan. Jadi ubah daripada kejahatan jadi kebaikan. Ni orang selalu berzikir banyak. Dengan automatik Allah bagi kepada ganjar-ganjaran kepada orang selalu berzikir. Dan sebeda lagi. Sebeda lagi. Ma qa'ada qawmu yazkuruna Allah Ta'ala. Illa khafathumul malaikah. Wa ghasiyat humur rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa zakarahumullahu fi man indah. Artinya, sabda Nabi SAW katanya ialah tiada suatu kaum yang duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan para malaikat. Malaikat bodoh sekali juga. Tak ada dah orang duduk klinik orang berzikir sana itu malaikat. Mengilingi mereka sedang rahmat meliputi mereka. Rahmat pun duduk keliling kita. Dan ketenangan turun ke atas mereka. Manakala Allah pula menyebut mereka itu kepada siapa yang berada di sisinya. Dan sebeda lagi. Iza maradtum biriyadil jannah farta'u. Kila wa ma riyadul jannah qala hilakuz zikr wa fi riwayatil majalisuz zikr. Artinya, jika kamu melintas pada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berehat, beradu. Para sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga? Sahabat tanya Nabi. Gapo Nabi? Oh, taman-taman syurga.
kebun-kebun syurga. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun jawab dah. Rasulullah pun jawab, kumpulan orang berzikir. Ni taman-taman syurga. Kebun-kebun syurga iaitu ialah orang selalu berzikir. Tempat mana orang berzikir ramai itulah taman syurga orang panggil. Patutlah beradu berehat duduk di situ. Masuk kutik buah ratik makan-makan buah-buah yang di dalam taman-taman syurga. Di dalam kebun-kebun syurga. Nabi royakkan sahabat lagu tu. Jika kamu melintas pada taman-taman syurga, kalau mun lalu tempat demo duduk berzikir sana itu deh. Maka hendaklah kamu berehat. Beradu sebentar. Tempat orang duduk berzikir tu. Dia dah. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga? Jawab baginda, kumpulan-kumpulan orang yang berzikir. Kalau dengar orang duk mengatik betul mana, di mana saja saat itu, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke. Patutlah kita beradu. Kita masuk hidup sekali. Iaitu orang tempat orang duk berzikir sana itu seolah-olah kebun syurga. Pada riwayat lain pula iaitu majlis-majlis zikir. Riwayat lain pula pada majlis zikir sana itu iaitu ada sebuah hadis yang panjang yang membicarakan tentang majlis-majlis zikir ini. Hadis itu bermula begini. Allah Ta'ala sentiasa mengirim para malaikatnya yang mengelilingi. Tuhan pada malaikat duk keliling tu. Keliling tempat orang duk majlis zikir tu. Mengelilingi bumi untuk mengunjung majlis-majlis zikir. Seterusnya hadis itu berakhir dengan bunyinya begini. Ialah maka berkata Allah kepada para malaikat, saksikanlah bahawa aku telah mengampuni mereka itu, para ahli zikir. Tuhan ampunkan dosa-dosa ahli zikir. Dia mau duduk berzikir sana itu, malah mana dia sebut-sebut nama Allah, para ahli zikir, dan aku telah memberikan mereka apa yang mereka pohonkannya. Dia minta apa, aku beri dengan serta-merta. Dalam orang berzikir, orang majlis berzikir sana itu. Itu dah. Dan aku telah melindungi mereka dari apa yang mereka pohon perlindungan. Dia berdoa sana itu minta perlindungan daripada segala-gala benda-benda yang tak sesuai, benda-benda yang takut, benda-benda yang buah, benda-benda yang bisa. Ya Allah minta melindungi daripada kejahatan dan bukalah pintu rahmat. Aku selalu terima dan aku bagi serta-merta kepada orang yang selalu berzikir kepadaku. Dan aku telah melindungi mereka daripada apa yang mereka pohon perlindungannya. Maka sampuk para malaikat. Di kumpulan itu ada si fulan dan si fulan yang banyak dosanya. Ia cium, mempiat dan duduk bersama pada ahli zikir itu. Malaikat duduk sekali. Maka Allah menjawab, mereka itu suatu kumpulan yang tiada seorang pun yang akan celaka bersama mereka. Hadis ini sudah termasyhur. Lalu tu cara-cara nak Tuhan ampunkan dosa dan cara-cara nak Tuhan menambahkan pahala-pahala sana itu ialah satu upacara majlis zikir. Itu dia. Seperti mana kita sembahyang Jumaat kita berzikir. Kita mengatik, berzikir ni mengatik.
Mana? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada 33 kali. Tu dia. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Selepas tu mengatik La ilaha illallah 1000 kali. Allahu Akbar melipat gandanya selain daripada semaya dah. Lepas tu pahala-pahala Tuhan bagi kepada orang selalu berzikir kepada Allah SWT sana itu dengan kumpulan kau banyak nilainya. Kalau sore lagu tu cara dan berzikir ramai-ramai sana itu sekali dengan malaikat mari pakat berzikir. Tuhan beri peluang kepada orang-orang yang selalu rajin berzikir. Dia diampunkan dosa-dosanya dan bagikan kepada pahalanya. Ni je. Dan lepas daripada doa gapo Tuhan terima dengan serta-merta. InsyaAllah kita berhidup. Dan kelazimnya para sofi berzikir. Orang sofi ni. Orang tasawuf. Orang sofi buat tok wali ni. Sekumpulan daripada ahli tariqah tasawuf. Ni. Ialah sekumpulan daripada ahli tariqah tasawuf. Lebih suka memilih berzikir dengan mengangkat suaranya. Mengatik derah. Panggil. Mengatik besar. Zaman dulu. Dia kata, Datuk mana weh? Datuk mengatik besar tu. Betul. Dia jauh mengatik La ilaha illallah. Dengar habis sebutir kapung. Tu dia. Tapi dia buat dengan ikhlas. Mungkin orang nak menunjuk-nunjuk ke demo. Tu dia. Sekumpulan daripada ahli tariqah tasawuf. Pada ahli di jalan tasawuf, tariqah tasawuf. Lebih suka memilih berzikir dengan mengangkat suara. Dan berkumpul beramai-ramai untuk tujuan. Untuk apa? Untuk tujuan berzikir itu cara-caranya sudah terkenal pada orang ramai. Yang lain pula lebih suka berzikir secara Rusia tanpa mengangkat suara. Tak ada mengatik derah. Demo setengah-setengah tu mengatik kokoh aja. Ada setengah-setengah sana mengatik derah. Seperti mana ahli tariqah tasawuf. Nak gemar nak apa ni sana tu. Tu dia. Supaya apa? Supaya nak lawan dengan nafsu. Bukan nak buat, nak nunjuk-nunjuk demo tak. Tu setengah pada setengah tak kena. Setengah pada setengah kena suara derah. Suara apa ni, mengangkat suara sama sekali. Kedua-dua cara itu, nak royak hukum ni deh. Cara-cara kedua-dua cara itu baik dan direstui Allah Subhanahu Taala. Allah menghormati mereka sekalian dan memberikan kita manfaat dengan mereka. Sebenarnya ahli-ahli tariqah tasawuf orang tasawuf ni tu mana kata orang tak wali lah. Kita kata mudah-mudah deh. Tiada memadai sesuatu lebih berharga daripada berzikir kepada Allah SWT. Dengan berzikirlah mereka memohon pertolongan dari Allah Ta'ala sesudah mendirikan segala yang fardu dan menjauhi segala yang haram. Mereka tiada mempunyai kerja lain. Mereka berzikir kepada Allah SWT semata-mata. Mereka juga mengajarkan setiap murid dan penutup-penutup supaya mencontohi perjalanan mereka sambil mengambil janji untuk berzikir dan melazimkan zikir dan melazimkan zikir kepada Allah SWT semata-mata. Dia luar daripada apa sani kerjaan zikir. Dengan menjunjung syarat-syarat dan tertib-tertib di dalam menjalankan zikir itu. Sudah pengajar mati sekalian. Dan kelebihan satu zikir kepada zikir yang lain. Ini nak ayat kelebihan. Hari ini
ni ada dalam live book ni deh. Anak oyak kata, dia kata dengar ayah mak deh. Deh. Deh fang ayah makอยู่ที่จังหวัดตรังนู้ได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้เลย ดีมากๆครับdia dah lelai apa masuk mari pagi ni deh daripada terang tu mana asrun deh asun deh asun do nading ฟังอายมะอยู่ที่จังหวัดตรังได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้เลยดีมากๆครับ zikir banyak-banyak kalau kita nak Tuhan ampunkan dosa kita zikir banyak-banyak dan Tuhan nak menambahkan rezeki pada kita zikir banyak-banyak tidak dan lagi pula sedap mengajar rahmati sekalian kelebihan satu zikir kepada zikir yang lain ada lagi dalam 4-5 minit lagi pada waktu subuh cuek-cuek weh gerak-gerak anak-anak cucu cicit cocok abai gerak adik suami gerak isteri gerak suami bangun-bangun semaya subuh ni ya mak mai gerak dah ni setiap hari alhamdulillah ruangan ya mak ni ada 2 jam mulai daripada pukul 4 deh sampai pukul 5 deh lepas celak tu kita semaya subuh lepas pada semaya subuh berdoa sudah kita sambung lagi pula sampai pukul 9 pagi 2 jam ada kala demo boleh dengar sebelum pada tu lepas tu ada kala demo pergi masjid semaya Jumaat sudah semaya klik mai dengar pula sampai pukul 9 pagi tapi hak penting sekali lah ni ialah boleh dengar apa ni live show ada kita takat mai dah kita nak tengok bila hari tepat berapa boleh tengok dalam telefon tangan sekali dengar gambar sekali dengar suara tapi tak sedap dengar sikit yang suara halus sikit dalam telefon tangan tidak tapi bolehlah dengan kemudahan saat itu demo duk tanya dulu itu berkat demo juga ni pun ya mak tak ada bantu kah tak ada buat kasih katik kah nak beli ni nak beli I kata ayah mak tak saya jual beli dah. Ayah mak nak bersuara lagu ni ya. Deh. Tidak. Ayah mak tak saya dah. Semolek-molek rezeki sana itu ialah mencukupi ya. Boleh makan hari-hari tak apa dah. Ni rezeki semolek-moleknya. Tidak. Lalu tu sebenarnya dengan jumlah hati sekalian. Masa kita dekat sangat dah ni dengan waktu subuh. Lepas tu Dek Azmi pun tengah duk siap sedia dah. Nak cadar sorat azan tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Hari ni ialah waktu subuh pukul 4.50 minit. Deh. Hari ni senang hari Selasa hari ni deh. Ialah pukul 4.50 minit. Demo hari dah ni Zulhijjah. Ada 2-3-4 hari lagi dah. Nak kita nak apa ni puasa hari yang ke-9 hari Arafah deh. Semua orang menunai fardu haji di Mekah sana duduk di pada Arafah. Tu dia. 3 hari 3 malam sana itu duduk melota di apa ni duduk melota lah dia apa ni duduk di pada Arafah. Orang kata itu sangat boleh hulai klik ataupun duduk bermalam di situ di Muzdalifah. Melota di situ. Lepas tu klik kepada Mekah sana itu mari tawaf pula dah. Tu dia. Mari sa'i habis cuk buku haji. Dia buat turut syarat turut rukun. Nak pergi kena belajar kena mengaji. Wi panas sungguh dak tu pergi dak dengan orang ramai bercacuk lah. Lebih-lebih lagi pergi masa sikap pula dah. Tak ada nak kira apa dah. Nah itu nak molek sana itu deh doa-doa sana itu ada duk tubuh sama. Tidak. Kalau kita terlupa betul ni kita boleh murajaah di dalam kitab-kitab. Mengapa we ngak pian tu wak nggo tu pian nggo ni. Lepas tu berzikir we banyak ni hak penting sekali. Duk di pada Arafah pun di makan tu juga berzikir we banyak. Ni lala ni Dek Amran duk dengar ni ayah mak ni. Dek di Mekah ni. Kadang-kadang Dek Amran apa ni komen mari di dalam Facebook live kita ni. Alhamdulillah. Hak ni satu ubahan yang baru kita kokoh we jadi. Ni kandak-kandak demo kata ayah mak nak buat nak apa tak buat tu. Ni lah ni alhamdulillah.
boleh duduk dalam Facebook live dan itu. Nak tengok bila-bila pun boleh. Rojok klik tepat mula-mula ayah mak mula mengajar pun boleh. Tidak. Lepas tu terima kasihlah kepada peminat-peminat kita sana itu dan pelajar-pelajar kita yang komen mari. Tidak. Lepas tu masa ada seminit 2 lagi. Hari ni apa 50 deh. Pukul 4.50. Ada 2-3-4 minit lagi. Ayah mak pernah serah pada Dek Azmi. Panjangkan umur kita deh di dalam ketaatan. Panjangkan umur di dalam ketaatan. Adapun panjang umur dalam taat dan beramal soleh itu adalah sangat-sangat ditututi, dianjurkan oleh agama al-Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Artinya, sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kenapa? Setiap orang, setiap panjang umur itu dihabiskan di dalam taat dan bukti kepada Allah SWT. Orang selalu duduk dengan Allah SWT. Nak buat gapo, ingat pada Allah SWT. Takut berdosa. Nak buat gapo, ingat pada Allah SWT. Allah selalu membalaskan, memanjangkan umur kita dan memurah rezeki yang halal. Dan mengampunkan segala dosanya. Allah duk nanti, duk tunggu kita. Nak tahu kata, nak ingat kedak pada Allah SWT, wahai manusia yang beriman. Iaitu panjang umur di dalam ketaatan. Hak ni hak nak. Sebenarnya Nabi SAW, sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Belah mana? Umur itu dihabiskan dalam taat dan bukti kepada Allah SWT. Maka kebajikan akan bertambah dan derajat pun akan meningkat tinggi. Derajat kita tu, derajat keimanan kita, beramal soleh kita, kau nakak, kau naik. Kalau apa ni, selalu kita beramal, kalau kita duduk dalam cemar, kau cuci, duduk basuh semua. Pas padai ke tak basuh sekaligus? Tak padai. Jangan basuh setiap-tiap hari. Setiap waktu 5 hari. 5 hari. 5 waktu sehari semalam ni kita basuh ni. Duk basuh benda-benda cemar sana itu dengan solat. Dengan semaya. Semaya 5 waktu ni, satu-satu waktu ni, celah-celah tu. Maklumlah kita hidup dengan orang ramai. Dia ada tersalah, tersilap dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja dalam saat itu. Di antara waktu zuhur sampai waktu asar. Baru sampai waktu asar, semaya asar. Berdoa dengan Allah SWT. Minta ampun dan minta maaf kepada Allah SWT dan banyak berzikir. Lepas tu di antara asar dengan mengorik pula dah. Ada pula cacat pada situ. Kalau kita tak jagakan, dalam jaga pun dia ada kesalahan dan kesilapan. Tak ada kira dalam keluarga kita, suami isteri kesilapan. Kita gamak silap dengan orang ramai tu. Dalam keluarga kita ni, dengan anak pinak kita ada kesilapan ke apa. Terkasar ataupun terucuk mulut, hidup menyupah, memaki kepada anak. Kita kena minta ampun dengan Allah SWT dan minta maaf dengan anak-anak. Kita kena maaf ke maafkan. Dan anak pun selalu maaf pada dua ibu bapa. Dak itu dia bersakut. Apabila kita mati gelar dia bersakut. Lalu tu sebelum pada nak meninggal dunia sana, kena pergi dengan tubuh suci murni. Tidak ada utai apa-apa. Tak ada bertai apa dah. Di antara Allah SWT, di antara kita dengan Allah, tak bertai ke dak weh. Pelepas hutan habis. Cara-cara pelepas hutan ni ya banyak apa cara. Tak sodok bimbang. Kata Allah sana itu, payah weh nak apung weh. Tak. Tuhan ya amat murah, amat adil sekali. Dan amat murah sana minat kata, niat nak buat pahala sana itu dapat pahala dah.
Oh. Niat azal. Tak saya buat dah. Kalau hak buat dosa besar sana itu taubat. Taubat nasuha. Tiak tangis tak saya buat dah. Tak kembali dah. Ini cara taubat. Lalu itu Allah kasih kepada orang selalu buat taubat. Dan Allah kasih selalu orang ingat pada mati. Ingat bukan nak mati dah. Ingat pada mati. Supaya apa? Supaya kita boleh mengkhabarkan diri kita kata, kita duduk dunia ni tak ada lama mana sekali. Ya, tidak. Pas mati duduk dekat kita 24 jam weh. Ingat semua lagu tu. Ingat mati 24 jam. Nak klik bila kembali bila tu sudah pada Allah SWT. Orang lain tidak ada kuasa. Dia dah. Lalu tu sudah mengenai mati sekalian. Panjang umur dalam ketaatan ada pun hak ni terlebih molek. Yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Setiap panjang umur itu dihabiskan di dalam taat dan bukti kepada Allah SWT. Maka kebajikan akan bertambah dan darjat pun akan meningkat tinggi. Lalu tu kita kena patah lari lah weh. Lidah kita dan kaki tangan kita lari di atas mana? Di atas menjelabatkan jalan maksiat. Jalan maksiat, jalan benar-benar yang berdosa. Kita amat mati. Seperti mana mengupak. Petenuh. Lepas tu tuduh kok orang. Dekri khenak pada demo. Dan lain-lain lagi tipu menipu. Semua tu minta berjauh. Ria kedekut. Dia lah belakang tu. Patut saya mati. Tak ingat pada mati langsung. Tak tahu. Tari naik jatuh tak tahu. Duduk dalam mewah. Kalau mati demo nikah sesalah. Kita kena duduk di dalam. Kita duduk khabar diri semua. Ingati Allah sama-sama. Itu yang orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Dan lagi pula. Panjang umur itu dihabiskan kepada kepada kebajikan akan bertambah dan derajat pun akan meningkat tinggi. Sebaliknya, jika panjang umur itu dihabiskan kepada maksiat. Ni bimbang ni. Dan menderakai Allah Ta'ala. Dan deraka kepada Allah galik-galik. Maka yang demikian itu adalah bala dan celakalah orang itu. Kerana ia akan menambah kejahatan dan memperbanyakkan dosa-dosanya. Siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyakkan amalan yang soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu ia benar-benar di dalam dakwaannya setiap-tiap hari. Dakwaannya setiap-tiap hari ia mengerjakan amal. Dan bukti dan buat mana kecimpung di dalam dia. Berkecimpung di dalamnya. Serta menjauhkan diri daripada urusan dunia yang boleh menghalangi daripada beramal. Maka terhitunglah ia sebagai seorang yang benar. Sudah mengajar mati sekadar. Dan sebaliknya, jika ia malah dan selalu mengabaikan segala amalan soleh, maka jelaslah ia terhitung seorang yang dusta. Yang mendakwa sesuatu tanpa ada faedah. Sebab seorang yang ceritakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas daripada tangannya. Ataupun ia akan terhalang dari perkara yang dicinta-cintainya. Itu lebih-lebih lagi amalan soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia saja.
Kerana di negeri akhirat tidak boleh mengerjakannya lagi. Nak buat gapo buat atas dunia ni, amalan soleh di atas dunia ni, akhirat tak ada dah. Nah, lalu tu buatlah di atas dunia ni, buat dengan sungguh-sungguh hati dengan kerana Allah. Nah, tidak. Deh. Buat amal, buat gapo, jual beli satu amalan semua jadi ibadat habis. Kalau jual beli kena akad jual beli, kalau berhutang kena bayar kelik hutang saat itu dengan segera dengan cepat. Nah, kalau apa saja kena minta ampun dan maaf kepada sesama manusia dan terutama sekali kepada Allah SWT. Deh, minta ampun kepada Allah SWT daripada dosa-dosanya. Kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Ingatlah perkara ini bagi peminat-peminat dan bagi pelajar-pelajar kita semua yang budiman. Mudah-mudahan nasihat ini akan memberi manfaat kepada pok-pok kita belaka. Sebagaimana dia modok komen mari mujulah, alhamdulillah lah. Mudah buat tu dah. Lepas tu apa ni? Dengar dah saat ni tu rasa mudah. Pasal boleh buat dan beramal selalu dah. Dengar boleh buat selalu. Hak ni hak dia mau komen mari di dalam Facebook live kata mujulah ya mak minta ruangan ni ada sama-sama. Jangan sampai kiamat tu. Inilah perkara ini wahai. Mudah-mudahan nasihat dan memberi manfaat kepada kita ni. Pohonkanlah pertolongan dari Allah SWT di dalam menjalani amalan yang soleh. Kita kena berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, minta kuatkan imanku. Utama sekali. Ya Allah, minta ampunkan dosa-dosaku semua. Yang sengaja, tidak sengaja, tak tahulah. Yang tak sempat nak tahu. Minta ampun habis. Dan berdoalah kepada Allah. Bukalah pintu rahmat. Dan kuatkan iman. Kuatkan iman. Kuatkan iman. Berdoa sama. Minta banyak-banyak kuatkan iman. Kita nak jadi sendiri tak boleh. Melainkan diizini oleh Allah SWT. Tiap-tiap orang dia ada. Apa ni, di kanak-kanak ke Allah dah siap dah. Kerana hidup manusia untuk ujian. Untuk ujian saat itu dia ada jawapan. Siapa buat baik dapat kebaikan. Walau sebiji sawi sekalipun Allah tak lupa. Dan demikian itu juga sebaliknya kalau buat kejahatan Allah tak lupa. Allah akan denda, Allah akan seksakan kesalahan saat itu kepada orang yang buat salah. Akhirnya Tuhan ampunkan dosa-dosanya. Tidak. Lalu tu satu lagi berkaitan. Kita duduk dengan kalimah la ilaha illallah ada penuh dalam diri kita. Ambil di hujung rambut sampai hujung kaki, penuh dengan kalimah la ilaha illallah. Kata we kena deh. La ilaha illallah. Siapa saja yang akhir sekali ada kalimah la ilaha illallah di dalam hati, iaitu boleh dapat balasan syurga. Walau kena azab seksa dengan kesalahan berbagai-bagai, tetapi selalu dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Orang ni dapat balasan syurga. Dan pula dah. Sebaliknya jika ia malah dan selalu mengabaikan segala amalan soleh. Wak galik, wak lalai, wak terlupa kepada amalan-amalan yang soleh. Maka jelaslah ia terhitung seorang yang dusta. Jatuh dari sifat tahu tak buat. Ni orang bohong. Orang selalu ingat kepada Allah tapi tak beramal. Yang mendakwa sesuatu tanpa ada faedah. Sebab seorang yang cintakan suatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas daripada tangannya. Ataupun ia akan terhalang daripada perkara yang dicintainya itu
Lebih-lebih lagi amalan soleh itu tidak boleh dikerjakan. Melainkan di dunia ni saja. Dah. Kerana di negeri akhirat tidak boleh mengerjakannya lagi. Kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Ingatlah perkara ini. Dah. Mudah-mudahan nasihat ini memberi manfaat kepada puak-puak kita belaka. Pohonkanlah, berdoakanlah pertolongan daripada Allah SWT. Nak gapo minta dengan Allah, dan susah gapo minta pertolongan daripada Allah SWT. Semua kuasa duduk di Allah SWT. Malah mana kita nak minta tolong, kita semaya hajat, kita berdoa. Semaya hajat, berdoa. Lepas semaya 5 waktu, kita berdoa. Kita minta ampun, tak utama sekali. Minta taubat dengan Allah SWT setiap-tiap saat. Sehari boleh 1000 kali. 100 kali Nabi buat. Dah. Selalu bertaubat dengan Allah SWT. Dan lagi pula ingatlah. Kenapa? Kerana di dalam menjalani amalan yang soleh dengan penuh tekun dan sabar, berusaha. Amalan soleh ni kena hati komai yang panggil. Tekun-tekun ni mana kata hati bulat bergetah. Dan sabar. Serta dengan sabar. Hati bulat dengan Allah dan sabar dengan kerana Allah SWT. Berusaha dan bersungguh-sungguhlah mengerjakannya. Mulakanlah beramal soleh daripada sekarang sebelum terlambat. Tahu hari ni, buat hari ni selalu. Tahu esok, buat esok. Ataupun tahu dah mai 10 tahun mai dah. Tahu, tapi tak ada buat selalu hari ni. Buat mana yang berdosa, minta bercegah. Minta dosa buat. Buat bagai-bagai yang baik. Yang beramal soleh. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kita mari pula di pagi lemu-lemu ni. Ada peminat kita nak oyak ni deh. Kata amalan-amalan soleh ni dia berkait dengan habis. Iaitu dalam keluarga ni suami isteri ni dia penting. Dalam keluarga ni ialah suami isteri penting. Kena bersatu kena tolong-menolong, batu-membatu masing-masing. Ni kerana apa? Kerana ni kemarin ni saya je mak. Dia suka bela-bela apa ni? Bela-bela duk makan teh kemarin tu. Kecek lebih kurang begitu begini. Lepas tu hak molek sekali. Ialah suami isteri kena duk pakai teh yang baik. Tolong menanak, tolong menyayu, tolong buat lauk ke apa. Dah orang betina yang tak luar duk berjual tu. Tu dia. Dia duduk di rumah ni dia menanak buat lauk, basuh pinggir, basuh po siap. Tak buat saji siap. Kamu dengar rasa sejuk dengar. Klik mari isteri dia klik mari letih-letih saat ni tu. Ada menu po katik weh. Ni pun ada nak rayak dana tengok ambil sendiri lah. Nak rayak pun tak kena. Buah makan tu. Allah lamanya. Tak boleh makan lagu ni mo. Pandanya rekoh ni. Buat lauk ni sedapnya. Tak ada apa kali dia kata tu. Sama ke kering gitu mo ya. Buat sedap-sedap. Pelik-pelik makan. Umur sedapnya isteri kata. Dia pun kemai hidung suka hatinya. Ni kena duduk pakat teh lagu ni. Tetapi balik isteri pun jangan duk acemel lagu tu lah. Kalau suami sana itu, kita kena usaha juga. Widai klik mari. Kita jawab teh kita deh suami isteri sana itu. Kita kena isihkan masa kita. Bagi isteri kewajipan kena menanak, kena buat lauk, kena apa misal deh. Ada nak misal nak sungguh lagu tu. Kena usaha. Cari masa. Cari peluang boleh. Tak itu dia kokolisuh. Lama-lama kokolisuh. Jadi balik belah. Hak ni orang panggil hak masa luar, masa pisik je. Tapi jangan menjadi tabi'i.
kewajipan masing-masing san itu kena pakat-pakat jaga. Deh. Supaya hormat kehormatan satu sama lain san itu ini utama sekali. Dia banyak. Kadang-kadang demo san ni duk paak dalam hati nak royak tak boleh supaya raja nak supaya apa raja tanduk dah. Dia mau nak royak tak boleh siapa kuruh diri-diri, siapa susah jadi azab. Lalu tu kita kena peracur lah. Kalau dalam tubuh badan penyakit maring ialah lemak, kena peracur lemak. Kalau penyakit keluarga yang kena peracur juga, kesilapan ke apa, kena maafan, kena mesyuarat. Kena kecek kira, kena isih. Kena buat tertib molek dalam keluarga. Kita nak duduk panjang lama. Nak duduk siapa anu akhirat. Berjumpa pula. Kalau kita boleh duduk pandai ikat time molek, boleh berjumpa di akhirat. Lalu tu saya mengajar hormati sekalian. Jangan wisata mai seli-seli lah weh. Kita kena jaga. Lepas tu nak jaga belah nak. Hak ni kita minta panjang ke umur. Untuk apa? Untuk beramal dengan Allah SWT. Ingatlah perkara ni, apa ni, mudah-mudahan berkenaan dengan kena sabar. Dan berusaha dan bersungguh-sungguhlah mengerjakannya. Mulakanlah beramal soleh daripada sekarang sebelum terlambat lagi. Dan gunakanlah peluang hidup ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Ada kalau mati berkejut pun ada duduk meninggal dunia. Itu dah. Kerana mati dekat kita 24 jam. Lalu tu sebelum pada ajal datang dengan mengejut panggil. Mati dengan kejut panggil. Kita selalu kita bersedia ada siap-siap dah. Sebab apa? Sebab kita sentiasa terdedah oleh bala petaka dan bencana. Dan pada bila-bila masa saja kita boleh terperangkap di dalam mana peluangnya maut. Modal untuk membolehkan anda membeli kebahagiaan yang abadi daripada Allah SWT ialah umur kita. Waspadalah. Jangan siapa anda membelanjakan masa anda. Belanjakan masa hari dan saat-saat anda. Saat-saat kita saat itu. Masa peluang kita. Dan nafas kita pada sesuatu yang tidak berguna. Kita duk guna dengan peluh, dengan apa, dengan mata, dengan lengan, dengan telinga. Semua anggota kita duk pakai guna saat itu. Kalau pakai we kena, alhamdulillah dapat manfaat, dapat faedah. Ada dai kita sujud pada Allah SWT, sekali dengan rambut, sekali dengan kaki, tangan semua. Dia semaya ni dia tiap anggota menghadap Allah SWT. Hak ni sampai kata besar. Semaya 5 waktu ni. Sampai tu kata tiap agama. Banyak kita buat main-main dengan semaya 5 waktu. Kerana kebiasaan kita saat itu alik. Lepas tak ada siapa mau tutur tegur kita, kata bebas. Nak semaya pun tak apa, lewat semaya sikit pun tak apa, jadi bebas. Lalu tu kita ni utama sekali kena paksa diri kita sendiri. Orang lain tak boleh paksa. Mereka kita lah paksa diri kita sendiri. Kenapa? Jangan wisata masuk mari gelak geletak dalam hati kita. Itu dah. Modal untuk membolehkan membeli kebahagiaan yang abadi daripada Allah SWT ialah umur. Waspada. Umur dan mencukupi waspada ni dari apa nak kata duk pertengahan. Jangan siapa kita membelanjakan masa anda, hari kita, saat kita dan nafas kita pada sesuatu yang tidak berguna. Kita jaga weh, kita duk menyawa duit masuk tu pakai guna weh kena dengan tempat dia. Kalau menyawa nafas kita, kalau kurang kita duk dalam ibadat, itulah yang lebih baik-baik dan lebih mulia-mulia di sisi Allah SWT. Dan tidak bermanfaat.
kelak anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Ketika itu barulah kita nak khabar bahawa kita sendiri saat itu telah menyia-nyiakan buat sia-sia umur kita di masa hidup di dunia dulu. Adalah diriwayatkan bahawasanya akhirat nanti setiap manusia akan ditunjukkan amalan harian kita saat itu kita boleh kita tengok di akhirat. Dari waktu siang hingga waktu malam dalam bentuk peti-peti. Sehari semalam sebanyak 24 peti. Sehari semalam 24 peti, 24 jam. Setiap satu jam, satu peti. Dengan molek ni. Dia 24 jam. Mana kata 20 peti sehari semalam. Setiap satu jam, satu peti. Maka ia akan melihat masa yang telah ia habiskan dengan taat kepada Allah Ta'ala di dalam peti-peti yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Dan masa yang telah ia habiskan dengan maksiat pula. Di dalam peti-petinya penuh. Dipenuhi oleh gelak gelita. Kalau duduk dalam maksiat, dalam peti gelak gelita, gelak gelemak, tak nampak apa. Kalau kita duduk di dalam taat kepada Allah SWT, sana itu penuh dengan cahaya. Nah, tu dah. Manakala masa yang disia-siakan, ternapak apa amalan yang baik ataupun yang jahat, didapati peti-petinya kosong saja. Tiada berisi apa-apa pun. Maka merasa kesesalan ia ketika melihat peti-peti yang kosong itu. Mengapa tiada ia terisi dengan ketaatan supaya ia penuh oleh cahaya-cahaya yang cemerlang di akhirat nanti. Ia peti 24 jam, 24 peti. Buka satu peti, satu jam, buka ada pahala-pahala taat kedak. Ada kejahatan kedak. Kalau taat sana cahaya sinar bana cerah cuaca. Dan peti yang tidak ada ketaatan sana itu duduk dalam maksiat gelak gelemak. Nanti dah. Dan ada pula peti-peti yang selalu kosong dia panggil. Nanti dah. Mana kata manakala masa yang disiakan ternapak apa-apa amalan yang baik ataupun yang jahat. Didapati peti-petinya kosong. Baik pun tak ada, jahat pun tak ada. Jadi duduk pada kata sana lah di dunia ni. Jadi peti kosong. Lalu tu sedang mengajar umat hati sekalian. Peti-peti yang dipenuhkan oleh gelak gelita disebabkan perbuatan maksiat di dunia dahulu. Sekiranya boleh ditakdirkan ia mati ketika melihatnya. Lataran duka cita dan rasa sesat kesan yang tidak sudah itu, nescaya ia akan memilih mati saja. Tetapi malang di akhirat tidak ada mati lagi, kekal abadi. Yang ada ialah balasan Tuhan yang Maha Adil. Siapa yang beramal soleh dan sentiasa taat pada Allah SWT, berbahagialah hidup di dalam keadaan ria dan gembira di dalam akhirat nanti. Lalu itu sedang mengajar rahmati sekarang. Sepanjang waktu. Setiap hari berlalu, semakin bertambah ria dan gembiranya. Dan siapa yang buat dosa dan sentiasa di dalam duduk dalam maksiat, akan kecewalah.
berasa serabut lah, berasa sesar lah kecewa ni, mana kata berasa sesar. Hidupnya di dalam keadaan susah dan duka cita. Semakin hari semakin bertambah susah dan duka citanya, sehingga tiada kesudahan lagi. Lalu tu, marilah kita sama-sama, pilihlah mana yang berguna dan yang mendatangkan manfaat bagi diri kita. Selagi kita masih dapat memilih, mudah-mudahan Allah menghormati kita dan meningkatkan derajat kita. Sebab jika anda sudah mati, anda tidak akan dapat memilih lagi ketika itu. Nak pilih gapo, pilih di atas dunia ni, dengan secara cepat. Dengan secara cepat, insya-Allah. Sekali dengan ayah mak, sekali dengan peminat kita. Selalu kita minta taubat dengan Allah SWT. Jangan degil. Banyak degil. Banyak hak tak kenal diri sendiri. Banyak lagi tak kenal diri sendiri. Duk kenal diri orang. Diri sendiri tak kenal. Kata kita ni siapa dia. Dia buat gapo ratik. Buat kebaikan kedak. Kebajikan kedak. Semaya 5 waktu kedak. Puasa cukup kedak. Hak telah lepas tu. Apa ni qada kedak lagi. Dan lekat hutang bayar kedak lagi. Lalu tu semua saat itu kita kena usaha. Usaha atas dunia ni. Masa hidup ni. Tidak. Takut sesar kemudian hari. Lalu itu hari ni kita mikir selalu dah. Buat baci kita. Buat checklist kita. Diri kita sendiri saat itu. Buat. Buat tengok, buat checklist kita. Semaya kita cukup, tak lagi ambil rukuk Islam 5 perkara. Semaya cukup, tak lagi. Kan semaya dah, semaya begitu-gitu ya. Kadang-kadang lewat masa sokmo. Kadang-kadang terlucuk masanya. Tidak. Kita kena ukar. Nak ukar belah mana nak hidup dalam masa sokmo. Kita kena tinggal. Kita kena beradu, kena tinggal, kita buat amal dulu. Kalau kita duk bawa kereta, duk apa, di mana ada tempat kita boleh singgah semaya, kita semaya. Jangan galik. Jangan duk nanti semasa ke semasa, jangan. Sebab tu nak pergi kapal-kapal, kita kena wang pen. Kita kena buat perencanaan molek. Barulah kita tak silap. Dunia dengan akhirat duduk sekali. Dunia cari kehidupan, harta yang halal. Dan amalan yang soleh. Barulah kita boleh duduk dunia dan akhirat dengan selamat sepenuh. Bahaya menangguhkan ketaatan. Ni duk royak ni. Bahaya menangguhkan ketaatan. Iaitu sentiasa menyegerakan amal taat. Dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain. Kerana di dalam menangguh-nangguh amal taat itu mengandungi bahaya. Setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa farawaka qabla suglika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, rebutlah peluang 5 sebelum daripada 5. Rebutlah peluang 5 sebelum daripada 5. Masa muda sebelum tiba masa tua. Masa muda kita buatlah cakap-cakap. Dia tua mari tak rak. Kita tengoklah sebagaimana di keliling kelala kita. Ni masa muda ni lepas peluang pergi sia-sia saja. Buat tua baru nak buat amal, letih. Ingat-ingat lupa, nyanyuk lagi, mana menyakit lagi. Lalu tu kita kena merebutkan masa kita. Bagi adik-adik semua, bagi muda-mudi semua, umur orang muda-muda ni ambil daripada setahun sehingga sampai 40 tahun, hak tu masih kuat lagi.
Lepas tu naik 50 mari. Kau kena dah tu. 50, 60. Naik 75 ni sepang ayah mak ni. Ayah mak tak susuk umur. Ada setengah lemon susuk umur weh. Dia ada kandak-kandak benda lain lagi. Ayah mak tidak ada kandak yang lain. Semua kena duduk dalam kebenaran. Asuhlah diri kita, duduk dalam kebenaran. Tak usah duduk rekoh mari. Duduk tipu diri kita sendiri. Itu dia. Kita tak buat amal lagi, kita rasa amal kuat dah. Kita kena perasaan kita tak cukup-cukupi dengan amalan. Kalau buat amal, seolah kata kita nak mati dah esok. Kita buat amal. We kuat, we yakin, we kemah. Nak duduk dunia, cari rezeki dunia, seolah-olah kita nak talukkan dunia, nak duduk selama-lama. Nak bagi semangat. Semangat orang buat amal seolah nak mati lala dah. Lalu kena buat amal kuat selalu. Lepas tu Nabi besar kata 5 perkara ni. Rebutlah peluang 5 sebelum daripada 5. Masa muda sebelum tiba masa tua. Masa sihat sebelum tiba masa sakit. Tidak. Teka sihat tu buatlah sepenuh-penuh amalan. Dia sakit mari nak buat apa tak boleh dah. Masa lapang, masa luar kita sana itu sebelum tiba masa sibuk. Kita luar seperti ke mana orang baru menikah mula-mula tak ada apa-apa. Duduk dengan serenok dengan apa, dengan puas hati. Dia beranak mari kena tanggungjawab dah lah, kena sibuk dengan perak anak pula dah. Tidak. Tidak. Jadi masa apa? Masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Dan masa kaya sebelum tiba masa papa. Teka kita ada duit belanja lah. Hola lah tangan pergi seluruh negeri. Duit panjang tangan kita. Pergi seluruh negeri. Sedekah jariah. Sedekah tu, sedekah ni. Semua boleh. Dan yang utama sekali doa. Doa ni satu ibadat. Tidak. Kita berdoa, kita mau saat itu, Tuhan menambahkan kelebihan dan kebajikan kepada kita. Lalu kita pakai berdoa di atas jalan yang kebajikan, yang baik. Jangan doa jadi jahne. Lalu tu, banyak ke lagu tu nak balah mari. Kita balah we molek. Sebagai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bui senyume dan bui maaf kepada orang buat nyanyi kepada Nabi. Nabi maaf, Nabi gitu tolong. Nabi tak kata apa. Kita kena sabar. Dia royak lagu ni, ya mak tak apa. Mak tak boleh. Weh tu baik tak boleh tu. Weh jadi boleh kata. Ni kenapa? Kadang-kadang kalau dia tak ada sengaja, tak ada apa. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang semua dia ada apa ni? Ada isbab dan musabab. Apabila kita maaf, boleh jadi dia tu Tuhan bukakan hidayah pada dia. Terbuka hati nak mari semaya. Kalau dia tak semaya, Tuhan buka hati dia, jadi semaya. Dengan kesabaran kita. Dia buat nyanyi kita, tak apa, doa, sudah. Video selamat, video masuk ke email. Mudah-mudahan tercapak video masuk ke email, dia akan sesat. Banyak dia mau mari dia sebut-sebut. Sesat. Dia. Bukan main lama, main puluh-puluh tahun. Dia kata, maaf lah kat aku katik. Aku duk nyanyi kat umum masa tu. Nak buat kerana aku bodoh. Lah ni aku cerdik dah. Maaf lah ke dia. Begitulah. Kata masa tu, dia mari tahu tu dia masa dia susah. Tika dia seni tak tahu, tak khabar. Bahawa dia susah tu baru tahu. Kata dia duk ngepek sana, duk kata huduh sana tu, tu boleh tupai. Lalu tu boleh satu fikrah yang baru. Ni Tuhan melera ke umur, dengan sertanya dia boleh sabar ke diri. Lalu tu kita berdoa lah. Mudah-mudahan kita duduk dalam kesedaran sama-sama. Ini yang penting. Kita berdoa, we duduk dalam taufik dan hidayah. Taufik mana kata khabar ke diri semua, ingat pada Allah SWT dan ingat pada dosa dan pahala.
nak ingat kepada kemaafan, tak lain tak bukan nak sepenuh ni dengan sabar. Dengan sabar. Panjang ni. Banyak ni alhamdulillah. Hari ni Tuhan buka peluang bagi kepada ayah mak dan kepada peminat sana itu boleh dengar di pagi-pagi sana itu ialah kata-kata hikmat, iaitu ajaran-ajaran daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Cara-cara apa? Cara bahaya, cara meneguhkan ketaatan. Cara panjangkan umur di dalam ketaatan. Ni kita berdoa lagu tu lah. Penuh dengan iman. Hodok jadi tu luar-luar saja je. Ya hakikat ni kena kemah hati tu. Bila buat kerja kita berzikir, bila subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tidak. Ni terlebih baik, terlebih afdal. Kerana kita selalu kerja di dalam keberkatan. InsyaAllah. Lepas tu masa ada 10 minit lagi. Tak lain tak bukan. Kita nak jawab komen daripada peminat-peminat kita sana itu. Ialah nak pakat-pakat, nak kecek, nak tutur tegur. Tidak. Hak ni, ialah hari ni banyak ni. Mari daripada, mula-mula tak kala saat itu. Banyaklah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mari daripada, Royati Tibu. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Asun saat itu, Fang ayah mak Yuti จังหวัดตรังได้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้เลยดีมากๆครับ Terima kasih. Ni dia komen mari ayah mak duk mengajar. Dan daripada Kak Su deh, Maria deh. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni salam ayah mak ชอบรายการนี้มากๆฟังทุกเช้าเลย dengar setiap-tiap hari. Ruangan jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. 2 jam penuh-penuh. Beradu berehat start saja semaya subuh. Dalam keberkatan. Kerana sebelum pada nak masuk ruangan, ayah mak semaya sunat tahajud dulu 2 rakaat. Ambil kita dapat kemampuan mudah-mudah. Amalan pun kita kena cari sepatutnya dengan kita. Tidak yang keberkatan. Daripada An-An Sayin. Ni nampakkah dia. Salam ayah mak. Pagi-pagi alhamdulillah. Tidak darab kamson. Kamsangson. Cak ayah mak tuk-tuk wan. Terima kasih. Ini Rahimah. Rahimah kata belah mana? Salam ayah mak. Kuntole chop fang. Rekan ayah mak. Tuk konเลย Alhamdulillah. Ditoleh deh. Ini kamu. Patu Lukman Kabang. Salam ayah mak. Pani cikgu ni deh. Cik apa ni? Cik kru piok. Manja. Salam ayah mak. Fang tuk chao. Chop mak rekan ni. Terima kasih. Minta beramal lah deh. Yang lupa ajaran semua saat itu. Boleh pakai guna setiap-tiap masa. Rebutlah masa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rebutlah 5 dan sebelum pada 5. Tidak. Mana kata masa tua, masa muda kita buatlah penuh-penuh dengan amalan. Dengan kebajikan, dengan kebaikan, dengan sabar.